Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kena abu ya mustaqim yang saya muliakan kepada Tuan Imam yang sebentar tadi telah mengimamkan solat Isyak secara berjemaah, kepada Tuan Bilal, kepada Tuan Siap, dan juga kepada seluruh barisan pimpinan surau, berserta juga kepada para petugas, terutama mereka bertugas sepanjang bulan Ramadan ini untuk memastikan supaya surau ini dapat dimarahkan, dimakmurkan, diramaikan dan juga dihidupkan dengan berbagai bentuk program yang mendatangkan kebaikan, faedah dan juga manfaat kepada kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi terpuan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidang hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh anak-anak qaryah di sekitar surau ini dan juga penduduk di sekitar kawasan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama, iaitu untuk mendirikan solat secara berjemaah. Kita juga dapat meluangkan sedikit waktu kita, iaitu untuk hadir ke dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakah dan juga keberkatan, di mana hukum hadir dalam majlis ilmu adalah wajib, dan kewajipan untuk kita hadir dalam majlis ilmu adalah di mana kewajipan kita mendirikan solat fardu bermula daripada solat subuh sampai kepada solat isyak. Jadi semoga kehadiran kita ke dalam majlis ilmu ini, dia akan meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, memperbaiki akhlak kita, di samping untuk memantapkan akidah kita sebagai seorang beragama Islam. Dan kita sedang berada pada 10 malam terakhir, di mana kita sedang berada pada fasa yang ketiga bulan Ramadan, yang dikenali sebagai fasa kemerdekaan daripada api neraka ataupun pembebasan daripada api neraka, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa bulan Ramadan dikenali sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan? Sebab pada bulan Ramadan bukan saja setakat ada barakah, bukan setakat ada keberkatan, tetapi ada juga banyak fadilat dia, iaitu kelebihan-kelebihan dia, iaitu di antara kelebihan yang ada pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan lain, iaitu salah satunya ialah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebab itulah Jumaat lepas, iaitu kita sambut hari Nuzul Quran, iaitu selama cuti, wilayah tak cuti terbuat. Itu saya agak pelik sedikit, seolah-olah Quran turun dekat Selangor, tak turun dekat Kuala Lumpur terbuat. Padahal kalau kita pergi ke Pulau Pinang, Ketua Menteri di China, tapi Nuzul Quran cuti terbuat. Kalau kita pergi ke Negeri Sembilan, Menteri Besar Melayu, tapi tak cuti terbuat. Kita rasa pelik. Kalau boleh Nuzul Quran, biarlah semua negeri itu cuti, sebab Nuzul Quran merupakan hari yang sangat besar, hari yang kita muliakan mengikut kalender Islam. Jadi tuan-puan sama sekalian, jadi pada bulan Ramadan juga, dia merupakan satu bulan di mana pada 10 malam terakhir ada satu malam dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, yang ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah istimewa dan juga mulia di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan dikenali sebagai penghulu kepada segala bulan. Jadi tuan-puan yang saya hormati semua, iaitu pada bulan Ramadan juga, iaitu kita diminta supaya memperbanyakkan amal ibadat kita. Pasal apa? Setiap amal ibadat kita buat pada bulan Ramadan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, akan dilipat kali gandakan sebanyak 1000 kali terbuat. Ini tidak juga ada pada bulan-bulan lain. Sebab itulah kita kena ambil ruang dan juga kesempatan untuk meningkatkan amal ibadat kita, sama ada amal ibadat solat kita, puasa kita, amal ibadat yang lain, termasuk juga baca Quran, doa, iktikaf dalam masjid dan juga sebagainya, termasuk juga selawat, berzikir, wirid dan juga seumpamanya. Jadi tuan-puan sekalian, jadi apabila kita sebut tentang ibadah solat dan tujuan kita nak meningkatkan ibadah solat kita, kalau boleh kita sentiasa khusyuk dalam solat. Sebab masalah yang kita hadapi pada hari ini, iaitu ramai di kalangan kita bersolat, tapi nak capai khusyuk dalam solat itu tak mudah tuan. Biasanya kita tak khusyuk, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk. Tapi sebenarnya bila kita bersolat, lebih banyak tak khusyuk daripada khusyuk terbuat. Nak tanya Tok Imam, khusyuk ke tak khusyuk terbuat? Kadang-kadang juga tak khusyuk, iaitu kadang-kadang tersasul, tersilap, terlupa. Jadi susah kita nak capai khusyuk dalam solat. Pasal apa kita nak susah nak khusyuk dalam solat? Ada 3 sebab dia. Sebab yang pertama ada kaitan dengan fikiran, iaitu terletak dekat sini. Fikiran kita masih lagi diikat oleh dunia,
pikiran kita masih terkongkong oleh dunia, pikiran kita masih lagi banyak memikirkan pasal dunia. Disebabkan kita banyak sangat fikir pasal dunia, maka akhirnya kita jatuh cinta pada dunia. Dan bila kita jatuh cinta pada dunia, timbul pula satu perasaan yang lain, iaitu takut pada mati. Iaitu saya percaya ramai di kalangan kita ini takut pada mati. Padahal mati itu merupakan sesuatu yang pasti. Semua orang akan mati, PM akan mati, rakyat akan mati, orang besar, orang kecil akan mati, lelaki, perempuan semua akan mati, yang Islam bukan Islam akan mati, Melayu, Bangla pun akan mati juga tuan. Jadi perempuan yang kami sekalian, sebab itulah, oleh kerana mati merupakan sesuatu yang pasti, jadi kenapa kita nak takut tuan? Semua kita tak tahu bila kita akan mati, di mana kita akan mati, dan juga bagaimana kita mati. Sebab itulah, kalau boleh kita minta pada Allah, kalau boleh kita mati dengan cara yang baik, kita mati di tempat-tempat yang baik. Kalau boleh mati dekat Mekah, mati dekat Madinah, mati dalam Masjidil Haram, mati di depan Kaabah, mati waktu kita tengah mendirikan solat, mati ketika kita tengah berdoa, kalau boleh mati di atas sejadah, mati ketika baca Al-Quran, mati sekurang-kurangnya dalam masjid dan surau tuan. Bukan mati dekat kelas malam tuan. Sebab itulah kalau boleh kita minta mati dekat tempat yang baik, iaitu kalau boleh juga kita minta kita mati dengan cara mudah. Kita tak mau mati dengan cara yang susah, iaitu mati terpaksa menanggung penderitaan, mati terpaksa menanggung kesakitan yang tiada berpenghujung dia. Kalau boleh kita minta mati dengan cara mudah, tak perlu susah-susah nak mati. Sebab ada setengah orang itu susah mati, dah ada mati tapi tak mati-mati terbuat. Dan ada setengah orang mati boleh hidup semula terbuat. Sebab itulah kenapa ada di kalangan kita susah mati. Susah mati pun ada sebab dia, iaitu ada 3 sebab kenapa kita susah mati. Yang pertama sekali ialah kerana ada hutang-hutang yang belum kita jelaskan. Sebab itulah kan sebelum kita mati, kita langsaikan hutang-hutang kita, iaitu kalau kita tak mampu nak langsaikan hutang kita, kita minta tolong anak kita, minta tolong sanak saudara kita, tolong jelaskan hutang-hutang tersebut. Ataupun kita minta orang yang bagi hutang supaya halalkan hutang kita. Yang kedua pula, orang itu susah mati ialah kerana sewaktu dia hidup di atas dunia ini, dia banyak melakukan kejahatan, dia banyak melakukan kezaliman, dia banyak melakukan aniaya ke atas orang lain. Yang ketiga pula, orang itu susah mati sebab ada amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam yang belum dilepaskan daripada diri dia. Contoh di antara amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam, iaitu biasa berlaku dalam masyarakat kita, iaitu tanam susuk tuan. Iaitu sama ada susuk swasta, susuk tembaga, susuk perak, susuk emas, susuk belian. Selagi mana susuk itu tak dikeluarkan, orang itu susah mati tuan. Dia akan menderita sebelum dia mati. Dan satu lagi amalan yang bercanggah dengan Islam, iaitu simpan saka ataupun bela saka. Selagi mana saka itu berdampingan dengan dia, saka itu masih ikut dia, saka itu masih tidak dilepaskan daripada dia, orang itu susah nak mati. Dan satu lagi amalan yang bercanggah dengan Islam, yang sekarang sudah menjadi satu trend, terutama di kalangan anak-anak muda kita, iaitu tanam tatu terbuat. Saya gunakan istilah tanam tatu, bukannya lukis tatu. Kalau lukis tatu kita boleh buat, tapi ini tanam tatu. Tatu ditanam di bawah lapisan kulit. Sebab itulah tatu yang ditanam tidak akan hilang. Dan biasanya kita tak nampak orang tanam tatu sebab mereka tanam dekat tempat-tempat yang sulit, iaitu di sebalik pakaian yang mereka pakai. Sebab itulah kita tak tahu siapa yang buat tatu. Tapi tatu sekarang ni mendapat sambutan yang cukup baik. Sebab itulah pusat-pusat tatu tumbuh di cendawan selepas hujan, terutama dekat sekitar Kuala Lumpur. Jadi bila tatu itu ditanam, bukan saja tak boleh dibuang, iaitu bila kita bersolat, solat itu jadi tak sah. Pasal apa jadi tak sah? Sebab apabila kita tanam tatu, dia gunakan satu jenis cat, dan cat itu akan menutupi lapisan kulit kita. Jadi apabila kita ambil wudu, wudu itu air itu tak sampai pada kulit kita. Bila wudu itu tak sempurna, bila wudu itu tak sah, maka solat kita juga jadi tak sah. Sebab itulah tatu itu diharamkan dari Islam. Tatu itu kita tak boleh nak buat. Dan siapa-siapa sebelum dia mati, dia tak buang tatu itu, susah nak mati terbuat. Dan kita cuma ada 2 cara untuk buat tatu. Satu cara gunakan pancaran laser, satu itu agak mahal. Satu lagi cara dengan buang dengan kulit-kulit sekali terbuat. Itu cuma 2 cara buat tatu. Itu di antara amalan-amalan yang menyebabkan kita susah nak mati. Sebab itulah kalau boleh, iaitu kita pastikan pikiran kita itu jangan terlalu diganggu oleh urusan dunia.
Sebab ada setengah orang itu, iaitu tengah bersolat, badan dalam solat, fizikal dalam solat, tapi fikiran dekat KFC tuan. Dan ada setengah orang itu badannya dalam solat, tapi fikiran dekat Jajasko ada Megasale tuan. Dan ada setengah pula orang tengah bersolat, dalam fikiran masih lagi mengira-gira, masih lagi mencongak-congak, masih lagi menghitung-hitung jumlah untung rugi dalam perniagaan. Kalau boleh bila kita bersolat, kita jangan fikirkan pasal urusan kerja. Kita fokus, kita tumpu pada solat, insya-Allah kita akan capai khusyuk dalam solat. Dan ada lagi satu sebab kenapa kita tak boleh khusyuk solat, ada kadar hati kita, iaitu hati kita ni dalam keadaan tidak tenang, hati kita dalam keadaan tidak tenteram, hati kita sentiasa gelisah, hati kita sentiasa dalam keadaan risau, hati kita sentiasa dalam keadaan bimbang, hati kita sentiasa diselubungi dengan berbagai perasaan yang bercampur bau, hati kita sentiasa berbolak-balik di antara perasaan takut, di antara perasaan sedih, di antara perasaan duka nestapa. Jadi macam-macam perasaan adalah hati kita. Sebab itulah kita tak mengenal khusyuk. Jadi jangan ingat orang kaya itu khusyuk dan solat. Orang kaya kadang-kadang lagi tak khusyuk terbuat. Pas apa tak khusyuk, sentiasa takut hartanya kena rupak terbuat. Dan orang miskin pun kadang-kadang solatnya tak khusyuk. Pasal apa? Sentiasa dalam sedih, terutama penghujung bulan terbuat, iaitu banyak bil kena dilaksaikan, banyak hutang-hutang yang kena dijelaskan. Jadi hati sentiasa duka nestapa. Jadi orang itu susah nak khusyuk. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah nak capai khusyuk itu, iaitu pastikan hati kita itu jangan dikongkong oleh nafsu. Sebab nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Nafsu sentiasa mendorong kita melakukan benda-benda yang seronok. Dia kata solat itu tak seronok, pergi funfair lagi seronok tuan. Sini ada tak funfair tuan? Ada. Dekat mana tuan? Iaitu ada ke tak ada? Ya, ada. Tapi kalau dekat Selangor, saya duduk dekat Kelang. Kalau dekat Kelang tu ada satu tempat iaitu funfair sepanjang tahun, iaitu ICT tuan. Bukan Asetan tuan, Asetan lain. Asetan dekat Bukit Bintang, ini ICT. Walaupun saya duduk dekat Kelang, lahir dekat Kelang, membesar dekat Kelang, masih lagi berada dekat Kelang, dah 45 tahun, tapi hati tak terdorong untuk pergi ke ICT. Itu kadang-kadang ada kaitan dengan nafsu. Sebab nafsu itu sentiasa mengajak kita pergi kepada tempat-tempat yang seronok, iaitu seperti pusat-pusat hiburan,